Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu harap kamu semua sihat-sihat. Dah lebih sebulan dah kita tak jumpa. Jadi hari ni cikgu akan teruskanlah kita punya PDP. Tapi hari ni cikgu akan pergi kepada tajuk termokimia. Tajuk termokimia ni dia tak panjang. Sebab dia tak panjang, dia lebih kepada pengiraan. So lebih senang untuk kamu faham lah. Okey. Kemudian kita teruskan kita punya kelas hari ni ya. Okey. Okey, bila kita kata termokimia, bab kita yang keempat. Okey, so dalam tajuk termokimia ni kita ada 5 subtopik lah yang kita akan belajar. Okey, yang pertama adalah perubahan tenaga dalam tindak balas kimia. Okey. Sebelum tu slide cikgu ni dalam bahasa Melayu lah, memandangkan cikgu akan kongsikan juga dengan kelas MK. So to be fair, cikgu akan buat dalam bahasa Melayu lah. Okey, yang kedua adalah head of precipitation ataupun haba pemendakan. Subtopik kita yang ketiga adalah haba penyesaran ataupun displacement. Okey. Kemudian kita ada haba peneutralan, neutralization heat, ataupun heat of neutralization. Dan yang kelima adalah haba pembakaran ataupun heat of combustion. Okey, untuk yang subtopik kita yang pertama, kita pergi dahulu kepada energy conversion ataupun perubahan tenaga. Okey, sebelum ni cikgu dah terangkan tentang perubahan fizik. Macam mana cara kita nak bezakan perubahan fizik dengan perubahan kimia. So, bila kita kata perubahan fizik tu, dia melibatkan keadaan fizikal tanpa pembentukan bahan yang baru. Okay, sebagai contoh yang paling mudah yang selalu cikgu terangkan atau ingatkan kepada kamu adalah penukaran daripada ais kepada air ataupun daripada air kepada wap air. Bahan dia masih lagi sama, iaitu air. Tak ada bahan baru yang kita akan dapat. So, itu adalah perubahan fizik. Okay. Selain daripada tu, proses-proses macam peleburan lilin. Okay, bila kamu bakar lilin, kamu bakar dan situ hasil akhir dia masih lagi akan dapat lilin. So, tak ada apa-apa perubahan. Melainkan fizikal dia sahaja yang akan berubah. Okey, bila kita kata perubahan kimia pula, perubahan yang melibatkan pembentukan bahan yang baru. Dia kalau ada tindak balas kimia, perubahan kimia, mesti ada bahan baru yang akan dihasilkan. Kalau tak ada bahan baru yang akan dihasilkan, itu adalah perubahan fizik. Okey. So, untuk perubahan kimia sebagai contoh yang kita pernah buat, pembakaran pita magnesium. Okey, apabila pita magnesium tu kita bakar, pada akhirnya kita akan dapat apa? Kita akan dapat serbuk magnesium oksida yang berwarna putih. So, kita tak akan dapat balik pita magnesium itu dalam keadaan asal dia. So, di sini haba memainkan peranan penting dalam perubahan kimia. Okay, yang kedua adalah penyesaran logam. Okay, penyesaran logam kita dah belajar dalam tajuk yang asid dan juga base. Macam mana logam yang lebih reaktif boleh menyesarkan logam yang kurang reaktif daripada larutan garam dia sendiri. Okay, yang seterusnya adalah pengaratan. Okey, contohnya kalau kamu ada satu benda yang dah berkarat, kamu tak akan dapat balik bahan itu dalam keadaan asal. Okey, dalam keadaan asal keadaan dia belum berkarat. Okey, so kamu di situ kita ada perubahan kimia. So daripada ferrum, daripada besi tukar kepada ferrum 3 oksida. Okey. Kita pergi kepada perubahan tenaga dalam tindak balas kimia. Okey, sebenarnya termokimia tu apa sebenarnya? Apa yang kita kena faham? Okey, termokimia ni adalah kajian. Apa yang kita nak kaji dalam tu? Yang kita nak kaji adalah perubahan haba. Dalam apa? Dalam tindak balas kimia. So, bahan kimia ni dia ada ikatan di antara atom. Benda ni kita dah buktikan ya hari tu. Ada ikatan dalam atom-atom ataupun dalam molekul-molekul. So, bahan ni, okey, bila kita nak ada tindak balas kimia, dia perlu ada percantuman ataupun molekul tu akan berpecah di antara satu sama lain. So, perubahan haba ni dia akan wujud apabila suhu bahan kimia itu berubah setelah tindak balas. So, maksudnya selepas tindak balas mesti ada perubahan. Sama ada haba suhu lebih tinggi ataupun suhu yang lebih rendah. Okey. Faham setakat ni? Okey.
Untuk tindak balas kimia ni kita ada dua jenis lah. Okey, satu eksotermik, satu lagi adalah endotermik. So ekso ni maksudnya luar. Okey, manakala termik tu maksudnya haba. Endo pula maksudnya dalam. Ekso luar, endo dalam. Okey. So apa beza di antara ekso dengan endo? Okey, bila kita exit. Okey, exo. Exo tu maksudnya kita akan bebaskan haba. Okey, dia adalah tindak balas yang akan membebaskan haba. Bebaskan haba ke mana? Ke persekitaran. Okey. So suhu di persekitaran kita akan meningkat. So bila tindak balas eksotermik berlaku, suhu di persekitaran memang akan meningkat. So eksotermik ni dia berlaku apabila bahan kimia yang berlainan dicampur dan bertindak balas serta akan membebaskan haba ke persekitaran. So perubahan tenaga ni adalah negatif. Kerana delta H kita akan dapat daripada H bagi H ni adalah hasil tindak balas. Ia akan tolak dengan haba yang dihasilkan daripada bahan tindak balas. Okey. So ini adalah delta H. Delta H ni adalah perubahan. Bentuk segitiga ni maksudnya perubahan haba. Okey. Ini adalah contoh gambar rajah profil tenaga bagi tindak balas eksotermik. Ini adalah gambar rajah secara umum lah. Okey, kenapa cikgu kata secara umum? Okey, bila kamu buat gambar rajah profil tenaga ni, okey, sebenarnya dia punya paksi yang penting di sini adalah paksi Y sahaja. Okey, paksi X ni dia tak berapa penting sangat lah. Okey, so tenaga dalam unit yang kita akan gunakan di sini, unit tenaganya adalah joule. J ni mesti huruf besar. Okey. Dan di sini adalah bahan tindak balas dan di bawah ini adalah hasil tindak balas. Okey, jumlah tenaga bagi bahan tindak balas ni adalah lebih tinggi daripada jumlah tenaga yang dihasilkan daripada hasil tindak balas. Okey, so A tambah B. Okey, A tambah B ni adalah haba bagi bahan. Okey, C tambah D ni adalah bahan yang bertindak balas tadilah. Okey, dia adalah H bagi H. Okay, H bagi H ni adalah haba bagi hasil. So di sini bila kamu buat gambar rajah aras tenaga ni, dia mesti ada dua aras. Okey, satu untuk bahan dan satu lagi untuk hasil. Dan mesti ada anak panah ke bawah. Ini untuk EXO Untuk EXO anak panah dia mesti ke bawah. Okey, dan delta H dia adalah negatif. Kenapa delta H dia adalah negatif? Sebab hasil tolak dengan bahan. H tolak dengan H, B. Okey. Negatif ni bukan bermaksud tindak balas itu adalah negatif. Suhunya adalah negatif. Tidak. Suhu ataupun haba yang dibebaskan di sini adalah maksudnya haba itu dibebaskan. Bukannya habanya adalah negatif. Tidak ada haba yang negatif. Okay? Jangan salah fahamlah. Jangan salah konsep. Okay? So, analogi tindak balas eksotermik. Okey, analogi tindak balas eksotermik ni kalau kita tengok dari segi bahan, okey, pada awalnya kamu tengok di sini, okey, bahan tindak balas ni dia ada dua jenis bahan yang berbeza lah, kebiasaannya dua atau lebih lah. Okey, dan bila hasil tindak balas tu berlaku, cuba kamu tengok. Okey, bahan itu akan bertindak balas. Okey, molekul-molekul tu akan, atom-atom ni akan bercantum lah. Okey, so haba hasil tindak balas ni akan berkurang. Okey, haba dia berkurang. Tapi haba persekitaran dia akan meningkat. Okey, cuba tengok di sini. Haba bagi hasil dia berkurang, tapi haba persekitaran dia meningkat. Kenapa haba persekitaran dia meningkat? Kebiasaannya kalau kita kata tindak balas eksotermik ni dia bekas yang kita gunakan untuk kita letakkan kedua-dua bahan yang kita campurkan tadi. Dia bekas dia akan jadi panas. Okey, bekas dia akan jadi panas. So bila panas maksudnya kita tahu bahawa haba dibebaskan. Itu sebabnya bekas tu jadi panas. Okey, kalau bekas tu sejuk maksudnya haba diserap. Okey, dia akan serap haba untuk kita pastikan cawan tu boleh jadi suhu dia sama dengan persekitaran. Tapi kalau bekas tu panas maksudnya haba dibebaskan. Jadi, perubahan tenaga tindak balas eksotermik ni adalah daripada tenaga kimia, daripada tindak balas tu tadi, kepada tenaga haba. So, haba yang akan dibebaskan lah.
Okey, penukaran dia daripada tenaga kimia kepada tenaga haba. So, di antara contoh-contoh tindak balas eksotermik yang kita ada, yang pertama adalah tindak balas pembakaran. Okey, kita tahu bahawa pembakaran, kalau kita bakar mestilah akan rasa panas. Kalau kita bakar, tak kisahlah bakar apa pun, okey, kita akan dapat rasa panas. Sebab apa? Sebab haba dibebaskan dalam tindak balas pembakaran. Okey, yang kedua adalah tindak balas peneutralan. Okey, kebanyakan daripada tindak balas yang ada dekat dalam tajuk ni adalah eksotermik. Okey. So, tindak balas di antara asid dan juga alkali. Jadi, kita boleh buat kesimpulan di sini, haba peneutralan adalah tindak balas eksotermik. Okey, yang seterusnya adalah tindak balas kumpulan satu dengan air. Yang ini kita pernah buat eksperimen waktu kita tingkatan 4 dulu. Okey, kumpulan satu dengan air. Okey, logam reaktif lah yang kita simpan dalam minyak parafin tu. Okey, macam mana tindak balas dia dengan air? Okey, so yang keempat contohnya adalah tindak balas redox. Ini cikgu tak terangkan lagi lah. Okey, tapi ini kita dah pernah belajar sebenarnya dalam tajuk elektrokimia, di mana proses penurunan dan pengoksidaan berlaku secara serentak dalam satu tindak balas. Okey. Okey, kita tengok kepada tindak balas endotermik. Tadi kita dah tengok ekso. Sekarang kita tengok kepada endotermik. Okey, bila kita kata tindak balas endotermik ni ialah tindak balas yang menyerap haba daripada persekitaran. Kalau tadi cikgu kata ekso, dia lepaskan haba atau dia bebaskan haba, tapi kalau endo dia akan serap haba daripada persekitaran dia. So, endotermik ni maksudnya haba yang diserap tu daripada persekitaran tu akan masuk ke dalam hasil tindak balas. Dia masuk balik dalam bahan yang tindak balas tadi itulah. So, oleh itu suhu hasil tindak balas akan meningkat. Okey. Jadi, suhu persekitaran dia akan berkurang. Bila berkurang, maksudnya bekas dia tu, dia akan jadi sejuk. Okey. Contohnya kalau kita ada air sejuk lah, air sejuk. Kita boleh nampak ni. Ais-ais tu maksudnya bahan kalau di endotermik kan, bila kita ada ais lama-lama ais tu akan cair. Kenapa ais tu akan cair? Sebab haba daripada persekitaran akan diserap masuk ke dalam air ais tersebut. So lama-lama ais tu akan cair. Itu dimaksudkan dengan endotermik. Haba akan diserap, tapi bekas ni tetap akan rasa sejuk. Okey, dia tak akan rasa panas. So perubahan haba akan bernilai positif. Kenapa haba dia akan bernilai positif? Sebab haba ni kita akan refer kepada, kita akan rujuk kepada perubahan haba tu adalah hasil tolak bahan. Okey, hasil tolak bahan. Okey, kita tengok daripada gambar rajah profil tenaga. Okey, gambar rajah profil tenaga ni kamu kena mahir. Okey, mahir kena tahu okey endo macam mana rupa gambar rajah profil tenaga dia. Exo macam mana rupa gambar rajah profil tenaga dia. Make sure kamu kena lukis dengan betul lah. Okey. Bila kita kata gambar rajah profil tenaga, mesti ada tenaga dan ada unit. Okey, anak panah dia. Kalau kamu tak lukis paksi X pun tidak ada masalah. Okey, dalam exam kita hanya perlukan paksi Y sahaja. Okey. So, daripada situ, kalau kita tengok di sini, tadi adalah hasil tolak dengan bahan. So, bila hasil dia lebih tinggi daripada bahan, secara tidak langsung atau secara automatiknya, kita tahu bahawa perubahan haba dia adalah positif. Bukan negatif. Kalau tadi, exo tadi yang bahan lebih tinggi daripada hasil, itu sebabnya dia punya haba yang dibebaskan adalah negatif. Tapi kalau untuk endo, bahan dia punya tenaga yang dibebaskan adalah lebih rendah daripada hasil dia sendiri. So A tambah B, okay, HB, C tambah D ataupun HH. Okay, bila kamu lukis, make sure kamu kena tulis persamaan kimia yang seimbang. Dia tak kisah sama ada dia kamu boleh buat kedua-duanya, sama ada kamu tulis persamaan kimia atau kamu boleh tulis persamaan ion. Okay. Kalau kamu rasa kamu lebih mahir untuk tulis persamaan kimia, so go on dengan persamaan kimia. Kalau kamu rasa kamu lebih mahir untuk tulis persamaan ion, so kamu boleh go through dengan persamaan ion. Okay, kedua-duanya tidak ada masalah dan tidak salah ya dalam peperiksaan. Okay. So, analogi bagi tindak balas endotermik. Okay, tindak balas endotermik ni kita ada bahan
dan hasil tindak balas. Okey, kalau kamu perhatikan anak panah di sini. Nampak tak anak panah dia? So maksudnya di sini haba itu akan diserap masuk. Okey, diserap masuk ke dalam atom-atom ataupun zarah-zarah yang ada dalam bahan tersebut. Dan kalau kamu tengok di situ hasil tindak balas dia. Okey, haba tindak balas dia akan meningkat. Haba tindak balas meningkat. Tetapi haba persekitaran dia ataupun larutan dan bekas dia akan menurun. Jadi suhu dia akan menurun dan bekas tu akan rasa sejuk. Ingatkan lagi sekali, kalau exo bekas tu panas, kalau endo bekas tu akan jadi sejuk. Okey, so ingat tu betul. Endo serap, exo lepas, bebas. Okey. Jadi kita tengok, perubahan tenaga bagi tindak balas endotermik ni ialah daripada tenaga haba kepada tenaga kimia. Ada beza tu. Okey. So, di antara contoh-contoh tindak balas endotermik ni adalah yang pertama, tindak balas penguraian garam karbonat. Okey, penguraian garam karbonat kita pernah buat waktu tingkatan 3. Kita panaskan garam kalsium karbonat, kita akan dapat kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okey, so garam karbonat ni akan diuraikan menjadi oksida logam dan juga gas karbon dioksida. Okey, yang kita nak hasilkan limestone tu. Okey. So, tindak balas pembakaran pada penunuh Bunsen. Tindak balas pembakaran pada penunuh Bunsen. So, apabila api dihidupkan pada radas penunuh Bunsen, permukaan penunuh Bunsen akan terasa sejuk dan terdapat titisan steam ataupun wap air. Okey, ini adalah contoh sajalah tindak balas endotermik. Okey. Jadi, ini adalah perbezaan. Apa beza di antara exo dan juga endotermik? Okey, kamu boleh ambil nota ni lah dan boleh letakkan pada buku kamu, ataupun kalau kamu ada buku yang ini, ada bawa balik yang mana asrama. Okey. Okey, ada bawa balik. Okey, buku ni. Jangan lupa. Okey, dia boleh jadi kitab rujukan yang paling ringkas, mudah dan juga padat. Bagi 5H, insya-Allah semua ada. Yang 5AK, cikgu ada beberapa orang yang telah adalah buku ni, so kamu boleh baca dengan lebih baiklah. Okey. Kemudian kita tengok balik kepada tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. So, kalau tindak balas exo tadi adalah dia membebaskan tenaga haba. Kita tengok satu-satu. Okey, tindak balas endo pula dia menyerap tenaga haba dari persekitaran. Okey. Satu bebas, satu serap. Okey. Yang kedua, hasil tindak balas lebih panas daripada bahan asal. Okey, manakala endo pula hasil tindak balas dia akan lebih sejuk daripada bahan asal. Okey, so contoh tadi kita dah terangkan. Okey, so kamu boleh tengoklah di situ. Contoh untuk eksotermik adalah pembakaran, peneutralan, pemelarutan bahan kimia tertentu. Okay, manakala endotermik pula contohnya adalah melarutkan bahan kimia tertentu. Okey, sebagai contoh dekat situ adalah amonium klorida, kalium nitrat dalam air. Dan kita ada penguraian dan juga peleburan logam. Okey, sebab logam pada asalnya adalah sejuk. So, bila kita serap haba baru dia boleh melebur. So, itu adalah tindak balas endotermik. Okey. Okey. Cikgu rasa setakat ini dulu. Okey. Untuk tindak balas, kamu faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan termokimia. Cikgu nak kamu faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan eksotermik, apa yang dimaksudkan dengan endotermik. Cikgu nak kamu boleh bezakan di antara exo dan juga endo. Okey? Dan juga cuba kamu lakarkan. Okey, cikgu nak kamu cuba untuk lakarkan gambar rajah aras tenaga. Itu yang penting. Okey? Persamaan tu tinggalkan dulu sebab persamaan ni kita akan tengok dari semasa ke semasa bila kita buat latihan berkaitan dengan termokimia. Cikgu nak kamu buat dahulu lakaran. Okey, lakaran gambar rajah aras tenaga. Buat dekat atas kertas. Buat banyak kali. Sebab apa buat banyak kali? Sebab kadang-kadang belajar ni bila dia belajar dia lupa. Yang mana satu tinggi, yang mana satu rendah. Dah tak ingat. Yang mana dia tinggi, yang mana rendah dia tak ingat dah. Okey, cuba lakarkan. Kalau kamu ada contoh, contohnya contoh macam peneutralan. Okey, kamu tahu peneutralan adalah exo. So, cuba buat.
Okey, kalau dah buat tu, okey, WhatsApp tanya kat cikgu. Cikgu, betul tak gambar Raja Aras tenaga saya? Okey, kalau betul, cikgu akan reply betul lah. Kalau salah, cikgu akan cuba untuk betulkan kesalahan kamu lah. Okey. Bagi endo pun sama. Itu yang penting sebenarnya. Bila kita tahu macam mana cara kita nak lukis gambar Raja Aras tenaga. Sebab biasa dalam soalan memang dia akan bagi. Memang dia akan tanya. Memang dia akan minta untuk kamu lakarkan. Okey, kalau berkaitan dengan termokimia ni, mesti ada soalan tentang lakaran. Bila lakaran, maksudnya kamu kena mahir dengan persamaan kimia. Okay, macam mana cara kamu nak mahir persamaan kimia? Kan cikgu dah suruh kamu listkan semua persamaan-persamaan yang kita pernah belajar daripada tingkatan 4. Okay, start daripada tajuk jadual berkala unsur. Listkan terus. Okay, dalam tajuk jadual berkala unsur tu, apa yang kamu, persamaan apa yang kita ada. Contohnya persamaan logam, tidak balas di antara logam dan oksigen. Tidak balas di antara logam dan juga air. Tidak balas di antara logam oksida dengan apa. So, listkan. Daripada situ, kamu akan tahu, oh, okey, ini adalah persamaan-persamaan kimia yang kita pernah belajar. So, daripada situlah kamu tahu macam mana cara nak wujudkan persamaan kimia. Okey, kalau tidak sampai bila pun kamu akan tetap tak tahu. Semua tak tahu. So, kita kena buat sesuatu. Okey, disebabkan SPM kamu tahun lepas, so kamu akan ada masa lebih banyak lah sebenarnya untuk kita review. Dan kuatkan sebenarnya asas. Bila dalam kimia ni, basic kena kuat. Tak kisahlah fizik, kimia, bio ke, basic science kena. Okey, kalau macam tu, sekiranya ada masalah lah. Okey, kamu tak faham juga cikgu ajar ke apa ke semua, boleh call, boleh video call, boleh WhatsApp. Okey, sebab buku ni, ingat tak cikgu suruh buat buku ni? Okey, yang 5H, okey, analisis bertopik ni. Okay. Sebab daripada awal PKP sampai sekarang cikgu tak ada terima sebarang permasalahan daripada kamu. Okay, sebab cikgu dah kata siapkan yang tajuk yang tingkatan 4 yang kita dah belajar semua. Tapi cikgu tak ada siapa pun yang tanya soalan, so cikgu assume so kamu semua boleh buat lah. Okay, kalau kamu ada masalah, kamu boleh video call. Kalau kamu segan nak video call seorang-seorang, kamu boleh ajak kawan-kawan kamu dalam grup tu. Dia boleh 3 orang lah. Sebab dia maksimum 4 orang sahaja. Okay. Jangan segan, jangan malu. Kita nak belajar, kita kena usaha. Okey, sampai kita jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.